Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Okey, hari ini kita akan teruskan kita punya subtopik dalam subtopik yang kedua dalam bab 6 fizik nuklear. So, cikgu harap awak betul-betul faham sebab tajuk ni sangat very easy lah compare to tajuk sebelum ni. So, cikgu harap awak boleh fokus dan manfaatkan tajuk-tajuk yang mudah skor ni, tajuk mudah yang mudah faham ni. So, dengar betul-betul, fahamkan. Okay? So, hari ni kita nak tengok bagaimana, apa kaitannya tenaga nuklear dengan tenaga elektrik. Apa kaitan bagaimana tenaga nuklear dapat membantu untuk menjana tenaga elektrik. Bagaimana tenaga nuklear merupakan sumber boleh menjana tenaga elektrik. Okay? Dekat Malaysia ni kita tak ada lagi kita tak gunakan tenaga nuklear. Kita masih lagi gunakan arang batu, gas asli untuk menjana tenaga elektrik. Lagi satu kita ada tenaga hidro lah. Tapi tenaga nuklear masih belum dapat digunakan di Malaysia sebab mungkin disebabkan kita negara membangun, masih lagi kurang fasiliti, maka belum lagi kita mampu untuk mengendalikan pusat ataupun reaktor nuklear yang dapat menjana tenaga elektrik. Okay. So daripada gambar ni kita tengok ni yang besar ni macam yang silinder look like silinder ni merupakan reaktor nuklear. Apa itu reaktor nuklear? Okay, reaktor nuklear adalah tempat berlakunya tindak balas nuklear. Sebelum ni kita dah belajar tindak balas nuklear yang membebaskan tenaga iaitu sama ada pelakuran ataupun pembelahan nukleus. So, pelakuran nukleus ataupun pembelahan nukleus akan membebaskan tenaga nuklear. So, dalam tempat ataupun reaktor nuklear inilah berlakunya tindak balas sama ada pembelahan ataupun pelakuran nuklear. So, terusnya kita akan tengok bagaimana tenaga nuklear ni boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Bagaimana proses itu? So, bila kita tengok pada gambar rajah ni, very simple. Sangat mudah. Sebelum ni kalau dekat Malaysia, kita tak gunakan tenaga nuklear untuk putarkan turbin, tetapi kita gunakan arang batu ataupun kita gunakan gas asli ataupun kita gunakan tenaga hidro. Tapi untuk tenaga nuklear, konsep dia tetap sama. Dalam kalau awak tengok dinding konkrit yang tebal ini, ni kawasan dinding konkrit yang tebal ni, dalam dinding konkrit yang tebal ni mempunyai reaktor nuklear. Cikgu dah cakap tadi, reaktor nuklear adalah di mana proses tindak balas nuklear berlaku. So, biasanya untuk menjana tenaga elektrik, tindak balas yang akan berlaku ataupun yang digunakan adalah tindak balas pembelahan nukleus. Dalam reaktor inilah berlakunya tindak balas pembelahan nukleus di mana proses ini akan membebaskan tenaga. So, tenaga apakah yang dibebaskan? Of course, tenaga yang kita perlukan adalah tenaga haba. Kenapa tenaga haba? Tenaga haba ini akan dialirkan ke dalam penjana steam. Sistem pertukaran haba ini akan dialirkan di sini dan tenaga haba ini akan memanaskan air dan air itu akan mengubah ataupun berubah menjadi steam yang bertekanan tinggi. Perlu mengubah air tadi menjadi steam yang bertekanan tinggi. Kemudian steam itu akan dialirkan ke turbin. Okay, steam yang bertekanan tinggi tadi akan memutarkan turbin. Okay, dia akan memutarkan turbin. Okay, bila dia putarkan turbin, turbin ini akan membantu ataupun akan menjana tenaga elektrik. So, tenaga elektrik itu kemudiannya dijana, kemudiannya barulah dia akan diedarkan melalui menara tenaga elektrik ke kawasan perumahan ataupun kawasan pengguna. Okay, kalau awak tengok dekat bahagian bawah ni, ada satu kondenser.
Apakah fungsi kondenser ini? Apabila steam berkelajuan tinggi ataupun bertekanan tinggi tadi, akan dialirkan kepada kondenser. So, kondenser, nama perkataan kondenser itu bermaksud proses kondensasi akan berlaku. So, bagaimana proses kondensasi akan berlaku? Apabila kita nampak air masuk. Apa fungsi air masuk ini? Air masuk yang dipam masuk ke dalam kondenser ini berfungsi untuk menyejukkan steam. Apabila steam disejukkan, barulah proses kondensasi berlaku di mana steam akan berubah menjadi cecair. Kemudian cecair ini akan dipam semula ke dalam penjana steam. Okay, proses ini akan berulang-ulang. Akan berulang-ulang. Okay, begitulah bagaimana tenaga elektrik dihasilkan melalui ataupun dengan menggunakan tenaga nuklear. Kita tengok bagaimana aliran kerja dia dengan lebih detail. Yang pertama, pembelahan nukleus uranium 235 dan tindak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Nanti lepas ni kita akan tengok tindak balas berantai itu apa ya. Di dua, air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Dia akan serap tenaga haba. Tenaga haba itu apa dibuat? Pendidihan air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Steam ini akan disalurkan kepada turbin. Okay. Turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya memutarkan magnet atau gegelung dalam penjana. Okay, steam tersebut akan terkondensasi menjadi air sebab dia masuk balik ke dalam kondenser tadi. So, kemudian barulah tenaga elektrik dijana dan dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okay, macam itulah proses itu berlaku. Apa yang tenaga nuklear tadi hanya membekalkan tenaga haba yang akan panaskan air supaya air itu berubah menjadi steam. Steam yang bertekanan tinggi akan memutarkan turbin. Turbin akan diputarkan, seterusnya memutarkan magnet dan gelung dalam penjana. Barulah tenaga elektrik dapat dihasilkan. Okey. Okey, di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium 235 menghasilkan 2 nukleus anak yang lebih ringan ya. 3 neutron yang bergerak pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Okey, 1 neutron menghentam 1 nukleus yang tidak stabil akan menghasilkan 2 nukleus anak dan membebaskan 3 neutron dan tenaga yang besar. Okay, neutron-neutron tersebut akan membedil nukleus uranium 23 yang 5 yang lain. So, nukleus yang dibebaskan tadi akan membedil pula uranium yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak melalui proses pembelahan nukleus yang akan berterusan. Okay, tindak balas berterusan ini dikenali sebagai tindak balas berantai. Okay. Faham ya? Daripada 1 neutron menghentam uranium, akan hasilkan 3 neutron. Neutron-neutron yang dihasilkan itu akan menghentam balik uranium yang lain. Dia akan menghasilkan lebih banyak neutron. So, neutron-neutron itu akan terus menghentam uranium yang lain. So, itulah yang dimaksudkan dengan tindak balas berantai. Maka banyak tenaga haba yang dihasilkan. Ya? Okay, tindak balas berantai yang berlaku dalam teras reaktor perlu dikawal. Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Okay, bagaimana kita nak kawal? Kita ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan ataupun dibina bagi memastikan keselamatan. Okay, yang pertama, kita nak kawalan kadar tindak balas nuklear. So, yang pertama, kita perlukan rod pengawal. Okay, rod pengawal ni berada di tengah-tengah reaktor nuklear di mana fungsinya mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Bila dia menyerap neutron yang berlebihan, tak adalah neutron-neutron tadi akan menghentam uranium-uranium yang lain. Okay, diperbuat daripada boron ataupun cadmium. Okay. So, yang kedua adalah moderator. Di mana fungsi moderator
memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. So, diperbuat daripada bahan seperti grafit ataupun air. Dia memperlahankan neutron yang bergerak pantas. So, dalam reaktor nuklear juga mempunyai uranium. So, digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Uranium tu digunakan. So, bagaimana ciri-ciri keselamatan pula? Okay, dinding konkrit yang tebal. Kenapa kita perlukan dinding konkrit yang tebal? Supaya dapat menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Sinaran gamma yang mempunyai kuasa penebusan yang tinggi pun tak boleh terlepas dengan melalui dinding konkrit yang tebal. Okay, kemudian kita menggunakan air sebagai ejen penyejuk. Kenapa air? Kita tahu air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So, dia akan dapat menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk penghasilan steam, mengawal suhu dan dapat mengawal suhu reaktor. Itu adalah antara ciri-ciri bahagian dalam reaktor nuklear. Okey, penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Kita tahu Malaysia tak ada, Malaysia tak ada. Kita hanya bakun, tetapi negara-negara membangun seperti masyarakat Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China telah menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Mari kita jalan. Itulah negara-negara maju lah. Biasa negara-negara maju yang punya fasiliti, yang punya kemudahan, yang mampu mengendalikan penggunaan tenaga nuklear. Okay. Tenaga nuklear ini merupakan sumber alternatif untuk menjana kuasa elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan menggantikan sumber tenaga bahan api fosil. Sumber tenaga bahan api fosil pun semakin berkurangan. Lagi satu, kalau penggunaan tenaga nuklear, ia kurang mencemarkan alam sekitar. Tetapi pengendaliannya kenalah betul-betul berkesan. Kalau tidak, ia lagi hebat dia punya kesan dia. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga ini masih menjadi isu yang hangat dibincangkan. So, dia ada pro and cons lah. Walaupun dia kurang mencemarkan alam sekitar, tapi pengendalian dia kita masih lagi risau. Masih lagi risau. So, sebab tu Malaysia masih lagi tak berkemampuan untuk menjana tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga nuklear. So, kita dah habis bab 6. Cikgu nak nanti cikgu akan bagi latihan. So, awak buat. So, kita tinggal lagi satu bab 7. So, cikgu harap awak manfaatkan bab nuklear ni kerana ia sangat mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.